Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam ABC, anak bijak lagi cerdik. Saya Muhammad Ishraf bin Muhammad Syukri, pelajar PPSMP Bahasa Melayu A, LPG Kampus Perlis. Pada hari ini saya akan membentangkan sesuatu tajuk di bawah mata pelajaran BMMB 1134 iaitu keterampilan berbahasa. Tajuk yang akan dibentangkan saya pada hari ini ialah keterampilan menulis. Mari kita melihat pengenalan kepada keterampilan menulis. Menurut Abbas 2006, keterampilan menulis adalah kemampuan seseorang mengungkapkan gagasan, pendapat dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Ketepatan pengungkapan gagasan harus didukung dengan ketetapan bahasa yang digunakan, kosakata dan gramatikal dan juga penggunaan ejaan. Secara ringkasnya, keterampilan menulis merujuk kepada seseorang untuk mengucapkan sesuatu idea, perasaan, pendapat melalui tulisan menulis, iaitu dengan menulis sesuatu ayat di atas kertas dan sebagainya. Beberapa tujuan dalam keterampilan menulis antaranya ialah mendirikan asas menulis yang kukuh bagi membolehkan kanak-kanak menulis dengan baik, cekap dan pantas. Yang kedua, tujuannya ialah meningkatkan pengetahuan seseorang murid dalam pembendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan. Seperti kita tahu, dalam menulis kita perlu menggunakan tata bahasa yang betul supaya tidak melanggar hukum-hukum bahasa. Yang ketiga ialah tujuan keterampilan menulis ialah membolehkan kanak-kanak melahirkan buah fikiran dan perasaan dalam tulisan seperti melahirkan pendapat, idea dan juga perasaan dalam bentuk tulisan. Mari kita melihat tentang fungsi menulis. Terdapat 4 fungsi dalam keterampilan menulis. Yang pertama ialah menulis bagi mengembangkan kecerdasan, iaitu menulis merupakan sesuatu aktiviti yang kompleks. Contohnya, pengetahuan tentang topik yang ditulis, kebiasaannya menyusun isi tulisan, wawasan dan keterampilan mencampurkan unsur-unsur bahasa sehingga tulisan menjadi sedap dibaca oleh seseorang. Kemampuan tersebut sekaligus mengasah daya fikiran dan juga kecerdasan seseorang murid yang mahu belajar menulis ataupun mengarang. Yang kedua ialah menulis bagi mengembangkan daya kreativiti, iaitu dalam menulis seseorang murid mesti menyiapkan diri sendiri dari segala hal. Contohnya, untuk menulis sesuatu perkara, seseorang itu perlu memiliki isi tulisan, pertanyaan dan juga jawapan serta pembahasan. Oleh itu, apa-apa yang ditulis harus tersusun sedemikian rupa sehingga logik, sistematik dan tidak membosankan. Kemahiran ataupun keterampilan menulis yang ketiga ialah menulis dapat menimbulkan kepercayaan diri dan juga keberanian. Hal ini demikian kerana menulis memerlukan keberanian bagi menampilkan pemikirannya, termasuk perasaan, cara berfikir dan juga gaya tulisan. Lalu dia harus memiliki persiapan dan juga kesanggupan untuk melihat dengan segenap penilaian dan juga pembacaannya. Penilaian ataupun tanggapan dari orang lain dapat memupuk penulis untuk memperbaiki kemampuannya dalam menulis. Keempat ialah fungsi untuk keterampilan menulis ialah menulis dapat memupuk kemampuan dalam, iaitu menulis dapat menemukan, mengumpulkan dan mengorganisasikan maklumat hasil daripada pengalaman. Ia menunjukkan bahawa penyebab daripada orang gagal dalam menulis ialah kerana ia sendiri tidak tahu apa yang akan ditulisnya. Lalu, ia tidak memiliki maklumat yang cukup tentang topik yang akan ditulis serta malas untuk mencari maklumat yang diperlukannya. Kesannya, segala hasil tulisan yang ditulis oleh seseorang itu adalah tidak menjadi apa-apa kerana tulisan tersebut amat membosankan dan juga tidak. Seterusnya, mari kita melihat jenis-jenis dalam keterampilan menulis. Yang pertama ialah menulis deskripsi. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata terhadap sesuatu benda, tempat, suasana dan atau keadaan. Melalui penulisannya, penulis deskripsi akan mengharapkan pembaca dapat melihat, mendengar, menghidu dan merasakan hal yang sama dengan penulis.
Deskripsi pada dasarnya merupakan hasil daripada pengamatan melalui panca indera yang disampaikan dengan kata-kata. Yang kedua ialah menulis naratif. Naratif adalah tulisan ataupun karangan yang berbentuk penceritaan. Tulisan naratif ini mengajak pembaca melalui dan menghayati cerita yang akan disampaikan oleh seseorang. Selain daripada itu, tulisan naratif ini kebiasaannya dapat memberikan gambaran atau menceritakan semula sesuatu peristiwa ataupun pengalaman yang telah dialami. Karangan naratif ini perlulah mempunyai penyelesaian dan juga penutup cerita yang akan ditulis oleh seseorang untuk menulis tulisan naratif. Ketiga ialah jenis dalam keterampilan menulis ialah menulis argumentatif. Karangan argumentatif ialah satu jenis penulisan yang menyatakan hujah tentang topik tertentu. Karangan argumentasi adalah karangan yang bertujuan untuk menyatakan kebenaran dan menyatakan hujah ataupun alasan yang sangat sesuai. Selain daripada itu, karangan argumentatif bertujuan untuk mengajak, memujuk dan mempengaruhi orang lain. Karangan argumentatif ini juga bersifat dapat meyakinkan suatu hal kepada orang lain terhadap suatu hal. Sekarang mari kita melihat tentang peringkat-peringkat dalam keterampilan menulis. Dalam keterampilan menulis terdapat 3 peringkat. Yang pertama ialah peringkat pra-menulis. Peringkat pra-menulis merujuk kepada satu peringkat persediaan sebelum murid dapat menulis dengan kemas dan juga betul. Murid akan disediakan dengan aktiviti menulis bagi memudahkan murid menulis dengan kemas. Latihan otot tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata amat diberikan tumpuan kepada murid tersebut. Contoh aktiviti pra-menulis yang boleh dilakukan oleh guru ialah menulis dari kiri ke kanan dan menyambung titik-titik huruf serta latihan menulis di udara dan juga di atas meja. Peringkat yang kedua pula ialah peringkat mekanis. Peringkat mekanis merujuk kepada peringkat yang mana selepas murid-murid telah melalui peringkat pra-menulis, mereka akan melangkah ke peringkat mekanis. Di peringkat mekanis, murid-murid akan diajar untuk menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad. Lalu, mereka dapat menguasai kemahiran menulis huruf, suku kata, perkataan dan juga ayat. Pada peringkat ini, murid seharusnya telah boleh memegang pensel dan dapat menulis di kedudukan yang selesa. Akhir sekali, murid boleh melakukan latihan di peringkat mekanis dengan menyalin sesuatu frasa dan suku kata serta ayat bagi memudahkan mereka untuk menulis. Yang terakhir ialah peringkat peralihan. Peringkat peralihan dalam keterampilan menulis merujuk kepada peringkat yang mana murid-murid sudah menguasai pelbagai kemahiran seperti kemahiran mendengar, bertutur, membaca, mengeja. Lalu mereka sudah boleh menulis dalam pelbagai jenis karangan. Murid boleh menulis tentang jenis-jenis penulisan seperti terkawal, tulisan berpandu, separa terkawal dan separa berpandu. Kemudian mereka boleh didedahkan dengan penulisan bebas dan kreatif. Secara ringkasnya, pada peringkat terakhir iaitu peringkat peralihan, merujuk kepada seseorang murid telah mampu menulis sesuatu karangan dalam pelbagai jenis yang mana mereka telah mampu melahirkan idea dengan baik dan dapat menulis dengan sempurna. Akhir sekali, mari kita melihat tentang cara-cara bagi meningkatkan keterampilan menulis. Yang pertama ialah banyak membaca. Apabila seseorang murid banyak membaca, mereka akan banyak pengetahuan, lalu dapat memperluaskan dan dapat memperkayakan idea. Kesannya, seseorang itu dapat menulis dengan pelbagai idea kerana pengetahuannya adalah banyak. Yang kedua ialah menulis secara teratur. Cara ini merujuk kepada seseorang dapat menulis secara teratur dengan meningkatkan kualiti tulisan, dapat mudah dibaca dan difahami oleh orang lain dan juga tidak akan melunturkan cara dan gaya bahasa. Menulis secara teratur dapat memastikan murid menulis sesuatu ayat dengan betul. Cara yang ketiga untuk mempertingkatkan keterampilan menulis ialah belajar cara menulis yang baik dan juga benar. Kerana belajar cara menulis yang baik dan benar dapat meningkatkan kemampuan diri dalam membuat penulisan yang baik. Hal ini demikian kerana seseorang itu dapat belajar cara menulis dengan baik dan benar bermula di sekolah, di dalam kelas yang mana guru akan mengajar seseorang murid bagi menguasai kemahiran menulis dengan betul
Cara keempat bagi meningkatkan keterampilan menulis ialah perhatikan emosi. Hal ini demikian kerana perhatikan emosi merujuk kepada tulisan merupakan cerminan dalam kepribadian dan intelektual dalam penulisannya. Yang kedua ialah menulis dalam keadaan emosi yang baik dan stabil dapat menghasilkan penulisan yang baik. Hal ini demikian kerana dalam keadaan emosi yang stabil, seseorang murid dapat meluah dan melahirkan idea dengan baik dan juga idea yang sangat kreatif. Pertama ialah cara untuk meningkatkan keterampilan menulis ialah melakukan semak semula. Semak semula dalam penulisan dapat mengurangkan kesalahan seperti kesalahan ejaan, tanda baca dan sebagainya. Dan akhir sekali, cara untuk mempertingkatkan keterampilan menulis ialah minta pendapat seseorang. Hal ini demikian kerana dengan minta pendapat, seseorang dapat meningkatkan kualiti penulisannya serta dapat mengetahui di mana kesalahan dalam menulis dan dapat memperbaikinya dengan lebih cepat. Kesannya, penulisan seseorang akan menjadi betul, kemas dan sempurna pada masa akan datang. Itu saja pada hari ini yang saya dapat kongsikan. Sekian, terima kasih.